سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة أما بعد. Para hadirin semua, alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang sehingga kita dapat lagi bertemu dengan hari Jumaat, iaitu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari yang lain, dan kita dapat diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid bagi menunaikan sembahyang berjemaah, iaitu sembahyang Jumaat, sebagai satu latihan untuk kita hadapi pada hari akhirat kelak. Itu ketika mana ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia semua bangkit daripada kubur masing-masing dan dihalaukan ke mauqif di padang mahsyar, iaitu tempat berhimpun sekalian manusia. Jadi mana-mana orang yang tidak pernah berhimpun ketika mana di dunia mula, maka terkejut dia. Qalu ya man ba'athana min marqadina. Kata orang-orang yang terkejut akhirat kelak bila bangkit daripada kubur, dia kata ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya wailana, celaka dah kita ni. Man ba'athana min marqadina. Siapakah yang telah membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Ini kalam orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak taat pada perintah Allah Ta'ala mula di dunia, maka terkejut dia apabila ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik semua manusia daripada kubur, dihalau oleh para malaikatnya untuk berhimpun di satu tempat di padang mahsyar. Maka ini sebagai latihan sebelum kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala akhirat kelak, kita dilatih untuk berhimpun setiap minggu, iaitu hari Jumaat. Dan hari tersebut juga ialah hari Jumaat. Maka kerana itu hari akhirat juga dipanggil Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Hari berhimpun. Para hadirin semua, saya petik untuk masa setengah jam ni dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan bagi Syekh Nawawi Banten. Kata dianya, ruwiya anna rajulan min bani Israila, diriwayatkan ada satu kisah sesungguhnya seorang laki-laki daripada Bani Israel. Bani Israel ini maknanya keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Israel itu gelaran bagi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dipanggil Israel. Kenapa? Kerana dia ni suka berjalan malam. Isra makna berjalan malam, hamba Allah Ta'ala. Israel makna hamba Allah yang berjalan malam. Jadi keturunan dia dipanggil Bani Israel, iaitu Bani Yaqub. Jadi kita tu kadang-kadang nak marah ke Zionis, pergi sebut nama Nabi Yaqub, Natal Israel lah. Israel itu Nabi Yaqub. Jadi kita kalau nak marah ke Zionis, sebut Zionis. Natal Suhyuniyah. Suhyuniyah itu Zionis lah. Adapun Israel kena kepada Nabi Yaqub. Bani Israel keturunan Nabi Yaqub. Dan ghalib agamanya ialah Yahudi. Yahudi itu sempena nama salah seorang adik-beradik daripada Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Yahuda ni salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf yang satu masanya menjadi nabi, dilantik Allah Ta'ala menjadi nabi. Kemudian pengikut-pengikutnya akhirnya memanggil nama agamanya Yahudi, sempurna nama dia Yahuda, gitu dah. Jadi ada satu orang laki-laki di kalangan anak cucu cicit Nabi Yaqub min Bani Israel. Apa kejadiannya? Jama'a samanina tabutan. Laki-laki daripada Bani Israel tadinya dia himpun 80 tabutan. Tabutan ni maknanya peti besi. 80 peti besi.
Gapo dia ada dalam tipsi itu? Minal ilmi, daripada kitab-kitab ilmu. Artinya dia hipung 80 tipsi itu daripada kitab-kitab ilmu. 80 ti. Terkandung dalam itu segala kitab-kitab ilmu. Walam yantafi, padahal tidak bermanfaat bi ilmihi, dengan ilmunya. Nah, ngaji banyak ayatnya laki-laki tak deh. Nah, 80 peti besi terkandung kitab-kitab dalam peti besi itu, tapi ilmu dia tidak ilmu nafi', tidak ilmu yang memberi manfaat. Sebab itulah kita tu disuruh minta ditambahkan ilmu, tapi ilmu yang nafi'. Qul rabbi zidni ilma, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi, hai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan olehmu akan daku ilma. Ilmu apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tu banyak tapi tidak nafi', tidak memberi manfaat, artinya seorang yang berilmu tapi semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Semakin mengaji tidak boleh menghampirkan hati dia dengan Allah Ta'ala, maka ilmu dia tu tidak menambah apa-apa bagi diri dia, melainkan semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Man izdada ilman lam yazdad war'an wa tawadu'an lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Mana-mana orang yang bertambah ilmu, man izdada ilman, bertambah ilmu, tapi lam yazdad war'an wa tawadu'an, tapi tidak bertambah wara'. Wara' ni makna mengawal diri daripada buat benda haram dan perkara yang syubhat. Itu makna wara'. Bukan wara' ni jalan tunduk, itu moyok dia panggil. Nah, ada orang kita tu tukar wara' dengan moyok. Dia kata masya-Allah, wara' lah ustaz tu. Apa? Jalan tunduk, tepuh habis dinding-dinding ke apa, masya-Allah waroknya. Itu bukan warok, itu moyok. Warok ni walau jalan gadak-dada pun tak apa, jalan begini, nah, tak apa. Tapi benda haram, benda syubhat, no, tak buat dia. Nah, itu dia panggil warok. Nah, orang yang warok, wari' dia panggil dia ni, orang yang wari', wari'un. Tak tambah warok dan tak tambah tawadhu'. Apa tawadhu'? Rendah hati. Itu tawadhu'. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, rendah jiwa, erti dia tak rasa dia lebih apa-apa, dia tak rasa ana khairum minhum. Bahkan dia kata ana minhum wa hum minni. Nah, aku daripada mereka, mereka pun sama seperti aku. Tidak kata ana khairum minhum, aku lebih baik karena aku ustaz, aku syekh, aku dah. Itu dia panggil tawadhu'. Nah, rendah jiwa, rendah hati. Karena orang yang takabur ni orang yang merasakan diri dia lebih baik pada orang lain. Seperti iblis. Nah, Tuhan kata, kenapa kamu tidak sujud? Lima lam asjud. Nah, kenapa kamu tidak sujud kepada tu Adam? Khalaqtu biyadai, yang aku jadikan dengan kedua aku sendiri. Jawabnya tu iblis, dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, menjadikan aku daripada api, api sifatnya menegak ke atas. Nah, wa khalaqtahu min tin, menjadikan tu ada itu daripada tanah, tanah ni mendak ke bawah. Jadi kira-kira siapa yang lebih baik, melenggak ke atas ke mendak ke bawah? Melenggak ke atas lebih baik. Tengok tu katanya siapa? Iblis. Disebab tu iblis itu sifatnya takabur. Dan itulah maksiat dia dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah wara', ikut haram halal tak ada kira, yang penting aku kaya. Nah, tu orang lain semua kurang pada dia, dia lebih pada orang lain. Lam yazdad ilallah, tidak bertambah apa-apa dia kepada Allah, illa bu'dan, melainkan dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya orang panggil ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala, jangan minta ilmu,
minta ilmu nafi. Ilmu sikit tapi manfaat. Itu hak penting. Nah, apatah lagi kalau ilmu banyak dan bermanfaat, lagi besar. Kalau ilmu sikit, cara sikit. Sini. Jangan pula ilmu sikit macam rasa banyak. Tu pun nak agak gitu. Ilmu sikit ya tapi rasa macam banyak. Nyanyi gitu. Nah, ilmu sikit, cara sikit. Yang penting nafi', yang penting kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Tiba-tiba laki-laki Bani Israel tadi itu ilmunya banyak. 80 peti besi terkandung dalamnya kitab-kitab. Walam yang tapi bi ilmihi, tapi tidak dapat bermanfaat dengan ilmu, tak dapat manfaat dengan ilmunya. Kalau gitu fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihi, maka mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi mereka itu. Jadi di kalangan Bani Israel tadi itu ada seorang Nabi. Nah, lalu Allah Ta'ala nak tegur kepada laki-laki yang ngaji banyak tadi. 80 peti besi terkandung kitab-kitab, sipai kitab-kitab mengaji, tapi tak dapat manfaat apa dengan ilmu yang dia belajar. Lalu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi di kalangan Bani Israel. Tu wahyu apa? An kul lihadzal jami'i. Supaya Nabi itu kata olehmu kepada al-jami'. Al-jami' ni makna orang yang menghimpunkan kitab tadi. Al-jami' ay litilkal kutubi. Bagi demikian itu kitab-kitab 80 peti besi tadi. Kata olehmu hai Nabi kepada laki-laki yang mengaji banyak tadi. Kata lagu mana? Lau jama'ta katsiran minal ilmi, jikalau menghimpunkan oleh engkau akan banyak daripada kitab-kitab ilmu, lam yanfa'ka, nescaya tidak memberi manfaat apa-apa pun kepada engkau, illa melainkan anta'mala, bahawa engkau tu beramal bisalah sati asya'ah, dengan 3 segala perkara. Jadi ngaji banyak, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah Jumaat, macam kuliah gitu lah. Ini kuliah isyak, mungkin tak ada kuliah tahajud. Banyaknya kuliah. Itu tak ada dapat manfaat apa-apa, melainkan kita beramal dengan 3 perkara. Itu illa, melainkan anta mala bisalah sati asya'a, melainkan engkau tu beramal dengan 3 perkara. Apa yang pertamanya? 3 perkara. Pertamanya la tuhibbud dunya, jangan engkau cinta akan dunia. Cinta dunia lagu mana? Peluk dunia gitu. Cinta dunia ni ai mata'aha wa zukhrufaha. Nah, mata bendanya dan barang-barang perhiasannya dunia, jangan kamu cinta. Itu cinta ni sifat hati. Jadi kita tu tak nampak orang tu cinta ke dunia ke tak, melainkan hati dia. Nah, tu bahkan Nabi Isa kata hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itulah ialah kepala bapak bagi segala kejahatan, gitu lah. Nah, hubbud dunya, cinta pada dunia, ra'su kulli khati'ah, ialah kepala bapak bagi segala kejahatan. Pucuknya cinta pada dunia. Nah itu. Orang sanggup bermusuh, orang sanggup berfitnah, orang sanggup langgar hukum Allah Ta'ala kerana cinta pada dunia. Betul sungguh Nabi Isa kata tu. Nah, cinta pada dunia tu ialah ra'su kulli khati'ah. Jadi kalau kita nak dapat manfaat ilmu yang kita belajar, la tuhibbud dunya, jangan kita cinta pada dunia. Lepas tu lari duduk planet Namek ke mana? Bukan makna jangan cinta dunia mahu tinggal dunia. Cinta ni sifat hati. Hati tu jangan peluk pada dunia, jangan. Nah, dunia ada di tangan, ya, miliklah dunia. Nah, kita duduk dunia, tak boleh keluar daripada dunia dah. Nah, tu ni. Laqad makkanna wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Sesungguhnya kami menempatkan manusia itu memang di atas muka dunia,
Nak lari duduk planet Namek Marih mana tak boleh. Nah, memang dunia ni tempat Allah Ta'ala letak kita kedudukan di dunia. Wa ja'alnakum fiha ma'ish, dan Allah Ta'ala jadikan dunia ni tempat kita cari ma'isyah, keperluan kita. Ya. Tapi hati kita jangan cinta pada dunia. Karena cinta pada dunia itulah merupakan kepala bagi segala kejahatan, dan kemerosotan Islam pun kerana cinta pada dunia. Cuba tengok peperangan Uhud. Nah, padahal ketika tu orang Islam menang dah. Tapi kerana hak duk jaga bukit dia kata, kalau kita tak turun rebut harta dunia, harta ghanimah, nah, harta yang ditinggal oleh musuh dalam peperangan, rugi kita. Turun. Akhirnya kalah. Tengok. Maka sebab tu Sayyidina Ali ketika tu dia bersyair. Bila ramai orang turun rebut harta ghanimah, dia kata mana? Hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minadh dhalili. Itulah dunia aqallu minal qalili, benda hak paling sikit daripada benda hak paling sikit. Dunia ni paling kecil, paling sikit. Orang hak akhir keluar daripada neraka. Akhir sekali keluar daripada neraka kerana ada iman dia sah. Nah, tertulis di dahinya bekas alumni neraka. Tuhan balas syurga 10 kali lebih luas pada dunia. Ni luas sungguh, tapi hak tu tak berebut kita. Tak berebut mana? Dunia hak sepik ni berebut. Tanah sakopok tinggal sekangkang kera. Sekangkang kera tengok kera keking luas mana. Kecil ya, tapi gebaloh adik-beradik. Membuka abang aku dah, membuka adik aku dah. Tengok. Dunia tadi. Maka kata Sayyidina Ali, wa ashiquha adallu minadh dhalili. Orang yang asyik masyik dengan dunia ni lebih hina daripada binatang yang paling hina. Tengok. Binatang gapo hak paling hina? Jawab je betul selalu dah lah. Lebih hina pada babi. Ada. Maka jangan kita cinta pada dunia. Jangan. Tu kita tengok. Kenapa tu? Jangan kita cinta pada dunia. Falaisat bidaril mu'minina, kerana dunia itu bukan negeri tempat orang mukmin. Bukan. Li'annaha laisat dara jazain lil mu'minin, fa inna dara thawabihim al jannati. Kerana dunia ni bukan negeri atau tempat orang mukmin selayaknya terima balasan. Memang negeri tempat dunia ni ialah darul ibtila, negeri tempat coba, negeri tempat uji. Uji dengan kesenangan, uji dengan kesusahan, uji dengan ada pangkat, uji dengan tak ada pangkat, semua diuji. Uji dengan tak ada pangkat. Orang tak ada pangkat, dia diuji dengan tak ada pangkat. Kalau patut kena buat game ni, ada sedap dia cakap. Masa dia tak ada pangkat. Bahawa dia ada pangkat pula, apa tak boleh buat juga. Gau pula. Gitu. Diuji sama kita. Uji dengan kaya, uji dengan miskin. Uji. Dunia ni tempat uji. Ada ni. Lebih-lebih lagi orang mukmin. Am hasiban nasu an yutraku amanna ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka kami biarkan mereka mendakwa kata kami orang mukmin padahal mereka tidak dicoba, tidak diuji? Tentu tidak. Apatah lagi bila orang itu mengaku dia mukmin, pasti lebih berat ujiannya yang kena kepada diri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nak menzahirkan siapakah benar-benar ikhlas, betul hati dia mengaku kata dia orang mukmin. Itu. Yang pertama tu. Yang kedua, wala tusahibis syaitana. Jangan kamu bersahabat dengan syaitan. Jangan. Memang dah tak ada siapa dia kata. Gimana tu? Kisah jumpa saing mana? Saing syaitan. Tak ada jumpa saing syaitan gitu dia tu ni. Bahkan kita ni kalau depan orang enggak syaitan musuh kita hak nyatalah. Laknatullah ala syaitan. Syaitan laknatullah. Lidah kita hebat. Tapi dalam bersunyi sepi rupa-rupanya syaitan tu kekasih dia.
bertepek peluk dengan syaitan. Lidah saja melaknat syaitan, tapi hati ala biu dengan syaitan. Ni berat tu. Nah, ini kita. Jadi jangan kita bersahabat dengan syaitan, jangan kita bersahabat zahir batin. Zahir kita marah ke syaitan begini, mukanya nak marah. Batin pun kita begini juga. Duk sore pun kita begini juga, nak marah ke syaitan. Ni depan orang kita, tapi duduk belakang orang, syaitan teman rapat dia. Nah, itu. Padahal Tuhan kata, inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu itu musuh yang sangat nyata. Tapi kita duk kira musuh hak nyatanya, musuh hak maki kita, hak marah kita, hak lawan kita. Tak. Musuh sebenar musuh tu ialah dua. Imma syaitan dan imma nafsu kita sendiri. Dan yang terlebih jahatnya ialah nafsu kita sendiri. Nah, terlebih jahat daripada syaitan tu dia ialah nafsu kita sendiri. Nah, sehingga katanya ulama arif billah apa dia kata, syaitan seseorang manusia ni lebih jahat min sab'ina syaitan, ya, li'anna nafsa lil insani akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitanan. Dia kata jaga olehmu nafsu kamu, kawal olehmu nafsu kamu. Kenapa? Li'anna nafsal insani, kerana nafsu bagi seorang manusia tu akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitanan, lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu. Jadi kalau seekor syaitan tu dengan kita sendiri jahat lagi kita. Sebab tu kalau syaitan tak ada pun memang jahat semua. Nak bulan Ramadan, syaitan kena belenggu dah, tapi duk jahat lagi berapa? Dah kita jahat lebih pada syaitan dah. 70 ekor syaitan banding dengan nafsu jahat kita, jahat lagi nafsu kita. Itu. Apa tak lagi syaitan ada? Syaitan ni tukar hangat aja. Tukar perangai. Kalau dah memang jahat tu dalam perut kita sendiri, tak ada pergi ke mana dah. Maka sebab tu di sananya wajib kena mujahadatun nafsi. Kena lawan nafsu hak jahat tadi. Kena takhalli sifat-sifat mazmumah. Kalau nak tahu sifat mazmumah bagaimana kalau kita tak mengaji ilmu-ilmu yang mengatakan sifat tu sifat yang dikeji, yang dicela oleh Allah Ta'ala, maka ilmu yang menyebut tentang hal tersebut ialah ilmu tazkiyatun nafs, atau ilmu akhlak dia bang, atau ilmu tasawuf. Ya belaka tu. Maka kena belajar, kena ambil habuan tu, kena ada. Dah. Baik. Jangan kamu bersahabat dengan syaitan. Kenapa? Lagu mana bersahabat dengan syaitan? Bi an tuti'a amrahu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih. Dengan bahawa engkau taat akan perintah syaitan dengan menyalahi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang dah. Nama pun syaitan. Syaitana. Syaitannya asal perkataan syaitana ai bi maknal ba'udah. Tiap-tiap yang membawa jauh kita daripada Allah Taala itu dia panggil syaitan. Sama ada hak tak nampak atau hak nampak. Mana hak nampak? Nasihat tu sendiri. Kita nak pergi masjid, nak pergi surah, nak pergi dengan orang mengajar. Kata gimana mak? Masjid tu. Masjid semua. Mari kat kedai dulu, minum air teh dulu, ngopi-ngopi dulu. Tengok. Orang panggil apa tu? Setan. Setan tu. Tapi jangan sebut ke dia, marah ke dia. Lepas tu Nabi ajar cara kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Mana? Minta berlindung. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Isyarat ludah. Jangan ludah sungguh. Lama tweet atas muka dia. Hanya gocoh situ tak ada pasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Atau mana mutuh tu aku? Atau syaitan ni. Orang nak pergi masjid ajak kedai kopi pula. Masjid tu jalan dekat dengan Allah. Tengok. Sama ada manusia atau jin tak kira. Kenapa? Falaisa birafiqil mu'minina. Kerana syaitan itu tidak pernah dia berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang mukmin. Tak ada.
Syaitan ni semakin tinggi martabat orang tu dalam agama, semakin benci dia, semakin nak marah dia, semakin kuat dia hasut. Tu. Sebab tu nah, banyak ustaz-ustaz ni lembek dengan syaitan. Sebab tu baik kita jadi orang awal pula. Baik jadi orang awal pula. Banyak ustaz-ustaz. Kenapa? Semakin dia mengaji banyak, semakin dia mengajar orang banyak, semakin syaitan hak besar-besar duk dia. Kalau hak jolud dah, hak bengon dah, syaitan tak hasut, jetik lenga ya. Kalah dah Tapi kalau hak alim, hak hebat, kuat ibadat, banyak ilmu, hak tu syaitan mari tu dong gocok sungguh-sungguh. Khabar-khabar kalau. Itu tak boleh. Kerana ustaz tu manusia biasa. Bukan manusia hak luar biasa. Yang itu duk pelik. Kalau ada ustaz buat kerja hak tak pernah sabar kepala otak kita. Namanya orang. Selagi mana orang tu tidak maksum lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya. Para nabi saja tak maksum. Lain pada nabi, ustaz ke tok guru ke syekh ke gapo pasti buat salah. Ini pasti kita kena kemah dulu. Jangan bila ustaz hak kita sayang, hak kita puja ni tak mungkin dia buat salah. Dia ustaz kita, dia tok guru kita, dia syekh kita, dia jangan sampai tahap tu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah ni yang maksum hanya para nabi, para rasul. Dia tok guru ko, dia syekh ko, dia ustaz ko, pasti ada kesalahan itu. Manusia biasa, cuma dia ada ilmu kerana dia mengaji. Tu je lebih dia je. Kadang-kadang boleh bawa kurang lagi pada orang biasa. Mana ada ilmu tapi dia tak beramal pula. Dia khalif, dia ajar orang lagu ni, dia buat lagu tu. Itu lagi teruk. Tu. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mu kata benda hak mu tak buat? Mu kata benda hak mu tak buat. Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa di sisi Allah kita kata benda hak kita tak buat. Itu besar, bahaya tu. Banyaklah. Kita kata-kata ceramah, ngajar. Lepas tu tanya nak buat. Kita ada tu ni. Kita tak mampu lagi kita. Tanya orang tak mampu kita kata kakak no. Tu bahaya je tu. Itu ni. Tu fikir-fikirlah. Kalau peheh-peheh tak peheh sudah. Baik. Wala tu'zi ahadan, dan jangan engkau menyakiti akan seorang pun ai min ibadillah. Kita kata minal mu'minin, min ibadillah. Dalam bab buat baik ni kita kena buat baik belaka. Tanpa mengira bangsa apa, agama apa orang tu, jangan kita menyakiti. Jangan. Dengan mulut kita, dengan statement kita, apatah lagi dengan perbuatan kita, jangan. Kenapa tu jangan kita menyakiti satu orang pun daripada hamba-hamba Allah, walau dia tu kafir sekalipun. Falaisa bihirfatil mu'minina ay li annal idza'a laisa sun'atahum. Karena perbuatan menyakiti orang lain itu bukan daripada perbuatan orang mukmin. Orang mukmin al-mu'minun man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Al-muslimun man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin tu orang mukmin lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Orang Islam tu orang Islam lain aman, selamat daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Kita akhir zaman ni orang Islam sendiri tak selamat dengan mulut-mulut orang Islam. Akibat daripada fatwa-fatwa orang yang dikatakan sebagai syekh, sebagai guru, hancur negeri seumpama Syria, hancur negeri seumpama Nuh, Yaman dan sebagainya. Kenapa? Karena ada mulut-mulut orang yang dikatakan mukmin, bahkan ulama, bahkan apa sahaja gelaran diberi kepada dia, tapi dengan sewenang-wenangnya ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Berani dengan berfatwa tu, berani dengan api dengan Allah Taala. Halal darah, perang, jihad, pisah, hancur negara orang. Dia nak tanggungjawab bila? Nyawa manusia. Padahal manusia tu binaan Allah. Lebih mahal nyawanya daripada Kaabah,
daripada Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Satu orang nyawa manusia. Karena Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Kaabah, Baitullahil Haram, kalau runtuh, manusia boleh bina balik. Tapi nyawa manusia yang dihalalkan dan dibunuh, dibom. Nah, karena fatwa-fatwa yang keluar daripada mulut-mulut orang yang tasarrak fit takfir, gaduh cepat nak kafir orang, ini tidak akan dapat dihidup balik, dihitung oleh Allah Ta'ala akhirat. Ini baik, maka jaga-jaga. Kalau kita nak ilmu kita nafi', 3 perkara tadi kita kena amal, insya-Allah. Walau ilmu sikit, ilmu kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana? Jangan cinta pada dunia, jangan bersahabat dengan syaitan, dan jangan kita menyakiti hamba Allah walau dia orang kafir sekalipun. Ini. Jadi cukup setakat tu, satu dah ni nak ketubuh pula. Nah, sebelum kita doa ni amat sedikit tentang pondok Ambo tu lah. Jadi alhamdulillah pada bulan 7 hari tu pondok Ambonya boleh dah kupu tu cukup 1 juta. Alhamdulillah. Tapi bila kita nak bayar kepada tuan tanah, dia kata tuan tanah kata kena cah. Orang panggil apa? Denda kerana lewat bayar sepatut bulan 12. Jadi bila kita pendek ceritanya, kita pun merayu kita tak dapat pergi ke pejabat tanah untuk kita ukur haluh dan sebagainya. Rupa-rupanya tanah tersebut hak seekar harga 1 juta tu ada pengambilan rizat sungai. Jadi alhamdulillah kita batal jual beli dengan penjual tersebut. Sekarang ni kita dah dapat tanah yang lebih luas lagi, iaitu tanah 2 ekar. Harganya lebih murah daripada tu, 900,000. Alhamdulillah kita bayar lah. Kerana hak dulu 1 juta seekar. Hak ni 2 ekar, 900,000. Siap dah bayar. Jadi lebih lagi 100,000. Jadi yang meminta hak mana hak wakaf dah sini ada 100,000 tu untuk halal ke buat apa-apa dulu, dan minta doa supaya dipercepatkan dan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk buat plan dan sebagainya. Nanti kalau keluar quotation dia berapa-berapa, barulah kita akan umumkan. Sekarang ni tak tahu lagi lah berapa pembinaan surau, pondok, rumah guru, asrama dan sebagainya. Tak tahu berapa. Cuma kita kutip juga. Kutip tu supaya nanti kalau arkitek dah keluar dah berapa quotation sebenar. Contohlah 5 juta atau 6 juta. Kalau kita duk kutip dah ni ada 500,000 ke contoh, berartinya ada lagi orang panggil 5.5 juta. Jadi kita tu boleh dah selu-selu buat kerja. Jadi itu saja kita nak maklum. Jadi tetap diteruskan juga pondok kita di Sungai Buloh tu, tapi tanahnya lebih luas lagi, 2 ekar tidak seekar. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.